أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Suratul Baqarah ialah surah yang diturunkan di Madinah, yang dikenali sebagai surah Madaniyah. Dan Suratul Baqarah ialah surah yang kedua selepas Suratul Fatihah. Daripada ayat yang dibaca daripada Suratul Baqarah, ayat pertama hingga 5, menyebut ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang bertakwa itu, yang pertamanya iaitu meletakkan kepada kebenaran Al-Quran itu sendiri, iaitu meyakini kepada kebenaran Al-Quran itu sendiri. Sementara ciri takwa yang kedua pula, iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, berimannya kepada perkara-perkara gaib. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah wa yuqimunas salah, dan mereka yang mendirikan salat. Sementara ciri orang yang bertakwa yang keempat itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum, mereka yang menginfakkan sebahagian daripada harta-harta mereka. Itulah di antara 4 perkara ciri-ciri orang yang bertakwa disebut daripada Suratul Baqarah ayat pertama hingga ayat yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam suci, kalam Allah. Selamat datang ke rancangan Kalam Suci, Kalam Allah. Bersama saya Ustaz Zulkarnain bin Hamzah pada hari ini bersama dengan para penonton sekalian. Ya, untuk sama-sama kita membicarakan tentang ilmu tajwid, di mana saya meminta kepada para penonton yang ingin berkongsi dengan kami, boleh menelpon kami di nombor 03 954 30147 untuk telefon untuk sama-sama membaca daripada Suratul Baqarah ayat pertama hingga ayat yang kelima. Jadi perbincangan kita pada hari ini, kita akan membicarakan tentang hukum tajwid, di mana pada malam ini kita akan membahaskan tentang 3 hukum tajwid, iaitu yang pertamanya hukum mad asli, yang kedua hukumnya ialah idgham wajib al-gunnah, dan yang ketiga hukumnya ialah izhar syafawi. Jadi bagaimana kita nak kenal hukum mad asli? Apa makna mad? Mad maknanya memanjangkan suara. Mad asli dipanggil dengan nama mad zati, atau juga dipanggil dengan nama mad tabi'i. Jadi untuk kenal mad asli ini semudah saja, ada 3 hurufnya: alif, waw
dan juga ya. Bagaimana nak kenal dia? Alif yang mati sebelumnya berbaris di atas, waw yang mati sebelumnya berbaris di hadapan, ya yang mati sebelumnya berbaris di bawah, maka dipanjangkan harakatnya satu alif bersamaan dengan dua harakat. Mudah saja ingat hukum asli, hurufnya 3 saja. Alif, waw, ya, awi. Yang kedua, iaitu hukum idgham wajibal ghunnah. Hukum idgham wajibal ghunnah ni iaitu apabila nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu. Apa makna idgham? Idgham makna memasukkan. Wajibal ghunnah, wajib dighunnahkan. Apa makna ghunnah? Apa makna dengung? Suara yang terkeluar daripada hidung. Jadi ada 2 hurufnya, iaitu nun yang bersabdu dan juga mim yang bersabdu. Dan hukum yang ketiga, hukum izhar syafawi. Hukum izhar syafawi juga mudah, simple saja. Hukum mim mati itu ada 3. Yang pertama, mim mati jumpa mim mati jumpa ba, dan mim mati berjumpa dengan selain mim dan ba. Jadi kita ingat, bila mim yang mati berjumpa dengan selain mim dan ba, kita bacalah terang dan nyata. Ya, kita tengok contoh daripada mad asli mutlak. Kita tengok yang pertama. Kalau tengok dalam di kaca TV tadi, ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tengok pada perkataan huruf zal tu. Zal tu tuan-tuan, tuan penonton, zal tu ada alif kecil. Asalnya dia ada alif di situ. Tetapi alif itu dihazabkan, dibuangkan, diganti dengan alif saghirah. Maknanya alif yang tidak bertanda sebelumnya berbaris di atas, kita panjang harakat zalikal kitabu la raiba fih. Tengok pada kedua pula, kalimah al-kitab. Kita juga al-kitab tu kaf ta ba. Mana ta tu asalnya ada alif. Tapi alif tadi dihazafkan, maka diganti dengan alif saghirah. Bermakna alif tidak bertanda sebelumnya berbaris di atas, panjangnya 2 harakat. Tengok tangan saya. Zalikal kitabu la. Kita kira harakat tu dengan kiraan harakat, mengikut pada kiraan harakat kita. Baik, yang kedua iaitu waw yang mati sebelumnya berbaris di hadapan. Ya. Kita tengok pada kalimah, iaitu alladzina yu'minu. Alladzina yu'minu, maka waw tu mati sebelumnya berbaris di hadapan, dan ya mati sebelum berbaris bawah. Wa yuqimu, ya yang mati sebelumnya berbaris di bawah. Oleh itu para penonton-penonton yang ada di rumah, boleh terus menelpon kami dengan nombornya 03-954-30147. Kalam suci, kalam Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kalam suci, kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersama-sama kita pada hari ini, untuk para penonton boleh terus menelpon kami dengan nombornya 03-954-30147. Jadi bersama-sama kita ini ialah Ustaz Haji Hassan Mahmud Al-Hafiz daripada Ibtisam Travel, dan beliau seorang pengarah di Ibtisam Travel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya dimaklumkan Ustaz banyak buat jemaah haji kata tahun ni. Tak banyak jugalah. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Ada. Ya. Jadi Ustaz, bila kita bicara dalam bab tajwid Ustaz, Nabi sebut dalam hadis dalil banyak kurut sebut Iqra'ul Quran kama unzil. Ya. Bacalah kamu sebagaimana ia diturunkan. Jadi Quran turun dalam bahasa Arab, lugah Quraisy. Ya. Macam mana kalau orang Melayu baca Quran logat Melayu Ustaz? Oh ya. Dia orang Melayu kalau baca Quran dalam lughat masing-masing kan. Memang pertama sekali tak sedap. Dan yang kedua merosakkan Quran. Sebab itu kalau kita tengok ambil contoh sembahyang kan. Dalam seluruh dunia di mana pun kalau orang sembahyang dalam bahasa Arab. Kalau dia tukar dalam bahasa dia Jawa ke Melayu ke, saya ingat dia seorang saja dalam masjid. Makmum tak akan ikut ya. Jadi Ustaz, bila kita tengok dalam bab bacaan Quran ni, dia ada wazan Ustaz. Dia ada wazan, tahqiq, tartil, tadwih ada. Jadi mungkin Ustaz boleh beritahu dekat penonton dekat sana macam manakah yang dikatakan wazan-wazan bacaan dan cara mengira harakat tu Ustaz. Ya betul. Kalau kita tengok ada wazan makna dia tingkatan ya.
tahap-tahap dia. Ada yang kita baca lambat, ada yang baca sederhana, ada yang kita baca laju. Okey, Ustaz. Ya. Kita bagi ruang untuk ada panggilan telefon ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan siapa di sana? Saya Muhammad Nasir bin Hasan. Ya. Dari Kajang. Dari Kajang. Ya. Siapa nama tadi? Muhammad Nasir bin Hasan. Oh, Muhammad Nasir bin Hasan. Ni kalau menang dapat hadiah ni. Ya. Jadi Encik Muhammad Nasir boleh jauhkan pada TV tak? Ya, jauhkan. Jauh kau boleh terus baca daripada Suratul Baqarah ayat pertama ni. InsyaAllah. Sampai ayat kelima. Okey ya. Ya. Saya ni nafas sempur sikitlah. Tak apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau boleh ambil semula ya, tak boleh curi nafas tu. Curi nafas tak boleh tu. Ulang balik. Okey. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma ambil ke mana tu? Unzila ilaika wa ma Allah minta maaf. Baik, wa ma unzila min. Ambil berapa? Ambil dari mana, Ustaz? Wa ma unzila min. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Encik Muhammad Nasir bin Hasan, dan kita dengar terus di talian maknanya Ustaz Haji Hassan Mahmud akan komen. Macam mana Ustaz tu komen? Ya, alhamdulillah. Dia ada sebuah hadis bagi orang yang membaca Quran rasa susah, tersangkut nafas macam tadi kan, dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala. Kalau yang baca tak ada sangkut pula 2 pahala. Oh, 2 pahala. Nampak tu. Cuma macam Cik Nasir baca tadi ni, saya dengarlah macam dia baca huruf ra tu macam huruf ghain. Jadi la ghaiba. Kalau tak salah saya lah. Jadi situ kita dapat perbetulkan. Sebab kalau ghaim dia dah tukar makna. Begitu juga yang kita nak komen dari segi mak asli cantik. Cantik betul. Cik Nasir memang tak salah. Cuma wajib al-qunah tadi. Wa mimma tu. Wa mimma ni yang dengung tu kata macam mana Ustaz? Dengung tu macam dengung mana? Dia mesti masuk ke dalam huruf yang kedua. Yang orang kata apa? Orang putih kata double letter. Tu dia double letter. Dia masuk betul-betul. Wa mim dia tak boleh. Wa mimma tak boleh. Wa mim mana kadar harakat dia berapa tu? Harakat 2 harakat juga. 2 harakat saja. Tetapi kita kena faham wa mimma ni asalnya mim nun. Mim nun. Mim nun lepas itu mim alif. Jadi dia cantum 2 tu jadi wa mimma. Ini dia panggil muttasil. Idgham wajib al-qunah muttasil. Sebab huruf dia tadi bersambung. Itu. Mana dia idgham wajiban gunnah muttasil. Itu. Ni ilmu baru ni tuan ni. Jadi kalau kita tengok lagi Ustaz dalam pembacaan Al-Quran ni tadi kita tengok wazan tu macam mana Ustaz? Ya, cantik betul. Kita memanglah kita dengar kalau di masjid bacaan dia lain, di majlis musabaqah lain,
di tempat pusat hafal Quran lain. Sebenarnya ini memang ada daripada zaman Nabi lagi. Cuma kita tidak boleh orang kata bercelaru. Dalam masjid sembahyang kita ambil teranum pula. Jadi saya ingat jangan jadi rojak lah. Tak boleh dalam sembahyang kita guna hak yang tahqiq, kita guna hak yang apa ini baca lambat tu tak boleh muratal kan. Jadi kita kena ambil dalam sembahyang ni hak yang tadwir. Okey, yang tadwir. Jadi maknanya para penonton sekalian, makna Quran tu indah. Iqra'ul Quran kama unzil. Jadi kepada para penonton yang telefon kami, insya-Allah teruskan hubung kami terus kepada 03 954 30147. Dan pada minggu depan insya-Allah kita akan mulakan peraduan kepada pemanggil-pemanggil yang memperkenalkan baca mereka, dan pemanggil akan diuji. Saya akan tanya dia, hukum mat asli tu apa huruf dia, berapa panjang harkatnya. Kalau dia berjaya, ada hadiah untuknya. Di antaranya hadiah apa dia? Hadiah juara bulanan iaitu senaskah Al-Quran, dan hadiah juara keseluruhan ialah satu pakej mengerjakan umrah. Jadi para penonton di rumah, ya, terus telefon kami 03 954 30147. Jadi Ustaz, kita sebelum kita menunggu panggilan daripada penonton ni, Ustaz. Jadi maknanya keindahan Al-Quran itu satu yang cukup indah. Jadi bila sebut indah Al-Quran itu, innallaha ta'ala jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik dan Allah sukakan kepada keindahan. Jadi terus menghubungi kami. InsyaAllah kita akan memperdengarkan panggilan seterusnya lepas ni, dan kita akan kembali selepas ini insyaAllah. Kalam suci, kalam Allah. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami. Kalam suci, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan kepada panggilan seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunyi macam seorang wanita ni, muslimat. Ustaz, boleh sebut nama-nama di mana-mana? Saya Hajah Bahariah binti Haji Awang. Hajah Bahariah binti Haji Awang, di mana tu? Dari Gombak. Daripada Gombak. Apa Hajah, boleh teruskan bacaan? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Ajar ulang balik aja. Ya. Dia panggil. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Nanti dulu Hajar, ya, jangan letak telefon dulu. Saya minta tolong Hajar jawab soalan saya, ya. Kalau kita lihat pada ayat ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di dalam tu aja ada tak hukum izhar syafawiyah? Izhar syafawi. Izhar apa? Yang mana tu? Huruf kalimah yang mana tu? Izhar syafawi.
Jawapannya ialah hudam mir rabbihim wa ula. Him wa ula. Mim yang nanti berjumpa dengan selain mim dan ba. Okey, terima kasih Puan Hajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh komen dalam bab wazan ni lah. Orang tak faham lagi wazan tahqiq tu macam mana. Ustaz buat contoh sikit. Tartilnya, tadwinnya, hadannya Ustaz. Betul. Pertama sekali kalau kita sebut wazan tahqiq ataupun tingkatan tahqiq, ini bagi mereka yang sedang belajar Quran. Contohnya kita kata kanak-kanak belajar, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia kiranya lambat lah. Itu tahqiq. Itu untuk kanak-kanak belajar. Ataupun kanak-kanak dewasa. Kanak dewasa. Boleh juga. Ada kanak dewasa ya? Ada 40 tahun ke atas. Itu. Okey. Itu tahqiq ya. Lepas daripada tahqiq, dia akan pergi tertil. Tertil ni selalunya orang baca dengan tajwid. Yang qori-qori tu ke baca? Qori-qori baca. Itu tertil ataupun tajwid dia panggil. Kalau setengah negara dia panggil bacaan mujawwad. Itu dia. Ataupun tarannum. Selain daripada itu, dia kira harkat macam mana Ustaz? Harkat ni dia tengok cara kita baca. Umpamanya kita macam kita berjalan. Kalau kita berjalan, langkah kaki kita pun tak laju kan? Tak laju. Tapi kalau kita lari, langkah kaki kita laju. Ada begitulah angkaran bacaan kita pun sama juga. Jari kita pun kalau kita nak bilang, jika kita baca laju, kita bilang laju. Ya. Jadi nampaknya Ustaz masa tak dengan kita. Jadi insya-Allah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Haji Hassan Mahmud Al-Hafiz yang sudi bersama-sama dengan kita, dan insya-Allah perempuan pada bulan hadapan pada minggu depan, pada minggu depan kita bersama-sama lagi dalam program Kalam Suci Kalam Allah. Dan jangan lupa surah Al-Baqarah sambungnya pada ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Mudah saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Minggu depan. Jadi kepada yang berminat, insya-Allah jangan lupa untuk kita mengikuti program pada minggu depan, iaitu Kalam Suci Kalam Allah, dan pada minggu depan surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 10. Kita jumpa lagi Kalam Suci Kalam Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون